Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Universiti Putra Malaysia. Tuan-tuan akan bersama dengan saya, Khairul Azmi bin Zakbar dari Pusat Transformasi Komuniti Universiti Putra Malaysia, dan saya turut ditemani oleh nama saya Muhammad Khalid Ismail, saya dari Taman Universiti. Okey, tuan-tuan akan bersama dengan kami selama 1 jam, insya-Allah, dalam kecoh-kecoh Tadi. Alright. Okay. Dan tuan-tuan juga, pada hari ini kami bersyukur kerana kami juga ditemani oleh pengunjung-pengunjung dari KRT Seri Sedang. Selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada kawasan rukun tetangga Taman Seri Sedang yang diketuai oleh Encik Amiluddin Selamat selaku pengerusi KRT DSS Taman Seri Sedang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kami akan bawa di pekarangan bangunan jaringan industri. Kami akan bawakan kongsi bersama tuan-tuan secara teknikalnya, iaitu tentang asas campuran panah. Okey, tuan-tuan sedia maklum, kat luar kita ada tuan-tuan juga mempunyai pengetahuan apa itu tanah campuran. Kami akan tunjuk secara dekatlah bersama dengan pakar kita daripada Taman Universiti, Cik Aiman. Okay, apa itu nisbah 321? Yang mana? Lagi Cik Aiman? Nisbah? Saya akan tanya kita lagi. 211 dan 111. Okey. Mula kita akan tunjukkan Cik Man apa bahan-bahan asas yang biasa kita gunakan dalam punya tanah campuran. Sebelum tu saya terangkan sikitlah apa itu tanah campuran. Ini kalau kita tahu tu tanah campuran ni kalau kita tengok tu dalam media tanaman lah biasanya. Kita tahu sama ada media tanaman tu bagus tak bagus, kita tengok pada bahagian pokok dia. Maksudnya media tanaman yang subur itu adalah ada tanaman campuran. Okay, tanah campuran. Kalau kita tengok tanah campuran itu subur, maka dia akan jadi subur. Okay. So untuk hari ini saya akan terangkan sedikit macam mana kita nak buat tanah campuran. Sebenarnya kalau tanah campuran ni kita ada formula. Formula itu TOP, tanah organik pasir. So, tanah tu sebenarnya kalau kita perasan, fungsi tanah ni kalau kita tengok dia pegang kepada akar. Kalau kita tengok pada pokok ni, pada pokok depan tu. Dia biasanya pertama sekali bila tanam mesti keluar akar. Jadinya peranan tanah tu adalah untuk pengakaran, untuk akar. So yang kedua dia ada tanah ni dia pegang pada nutrien, baja. Yang ketiga pula dia pegang kepada mikro. Tu tiga yang penting lah kalau untuk tanah ni. Pokok purina je kan. Mana kita tengok pokok dia subur, maka tanah dia cantik. Pokok subur, tanah cantik. So tanah tu yang pertama penting adalah tanah. Yang kedua pula bahan organik. Bahan organik sebenarnya dia punya peranan yang penting adalah dia bekal baja, bekal nutrien. Yang kedua pula dia akan sedap air. Dia memegang air, sedap dan pegang air. Yang ketiga pula kalau kita perasan dia menggalakkan pembiakan mikrob. Mikrob ni kalau kita perasan bakteria dan sebagainya, maknanya dia menyuburkan tanah itu. Yang ketiga pula untuk yang akhir dia adalah pasir. Pasir ni biasanya kita pakai pasir sungai lah. Pasir sungai. Dia kalau kita guna pasir pantai macam mana? Pasir pantai tak megang sebab dia terlalu halus. Terlalu halus sangatlah. Pasir tidak sesuai untuk dia tu dia pasiran laut kan, pasir laut tak sesuai. Pasir sungai. Kadang-kadang orang kata pasir gemum boleh tak? Pasir gemum boleh juga. Tapi kita galakkan pasir sungai. Pasir sungai adalah dia ada sikit tanah dan juga dia ada nutrien lah sikit. Dia ada struktur dia halus. Sungai dia kasar sikit daripada pantai. Okey. So itu formula dia TOP, tanah organik pasir. Itu yang penting sebenarnya kita kalau tanah campuran mesti TOP formula dia, tanah organik pasir. Okey. Fungsi dia saya bilang sekali, tanah untuk pegang akar, organik untuk bekal baja dan juga pasir untuk pengudaraan dan salinan air lah. So jadi kat situ. Okey, maksudnya nisbah peranan lah. Okey, di mana tuan-tuan dan puan-puan, nisbah berlainan ni dia akan menjamin kesuburan ataupun tempoh hayatnya pokok anda. Sama ada ia sesuai 31 sesuai untuk apa? Untuk buah, untuk sayur, untuk tanaman berdaun. Okey. Kita akan kongsi, Cik Aiman akan kongsi lagi. Pertama sekali formula dia TOP. Dan TOP ni tanah organik pasir, dia orang tu ada nisbah. Nisbah ni sebenarnya kalau kita perasan, nisbah ni dia berbeza-beza ikut pada jenis tanaman. Dan juga kalau kita perasan di sini saya ada nyatakan lah dia punya nisbah dia. Pertama sekali formula dia adalah tanah organik dan pasir. Okay.
Itu adalah formula asas lah. Okay. Yang kedua pula, bila kita tengok pula, okey, untuk yang nisbah 3:1 ni, kita galakkan guna untuk pokok buah. Okey. Buah. Kenapa? Kerana pokok buah ni dia ada kadang-kadang serabut dan tunjang yang keluar. So dia perlu tanah lebih lah di sini. Sebab dia akar. Ya, akar dia serabut sangat sangat banyak. So, jadi kita perlukan banyak sikit lagi tanah tu. Benda tanah ni memegang lah. Memegang kepada akar tadi. Pokok tuan-tuan. Kembang. Itu kadang-kadang kita perlu tanah lebih. Pokok buah lah. Campuran sebenarnya kita akan letak dalam politek atau pasir. So, jadi kat situ yang kadang-kadang kita perlu tanah lebih yang ini untuk tanah. Yang kedua pula untuk organik. Organik sebenarnya adalah bahan. Bahan kat sini kita gunakan bahan kompos. Kompos ini dia ada mikro, jadi dia ada baju. Jadi memang kita digalakkan kepada kompos lah. Ini adalah bahan sejadi lah. Oh, jadi melalui dia penguraian hutan. Organik pun yang masih kita kan? Ya. Okey, yang ni kita ada kompos dan kita cek apa yang akan ada. Yang kedua yang berikutnya adalah pasir. Pasir ni seperti pasir sungai ni. Pasir sungai. Ya. So jadinya kat sini untuk tanah ni kita gunakan tanah asas sikit. Kalau pantai dia halus. Betul. Untuk yang bahagian tanah ni kita gunakan tanah mineral ataupun ni panggil apa tanah bukit lah. Okey. Ini topsoil panggil lah. Topsoil lah. Mana? Topsoil. Tanah topsoil ni memang sangat tembus dan peroi lah. Peroi. Dia kadang warna perang hitam sikit lah. Kalau elok kita tapis dulu je macam mana? Tapis lah bagi dia. Jadi sebenarnya kalau perasaan kita dah tapis lah. Dia ada betul-betul. Yang ni susah untuk kita pindah cuak gitu kan. Betul-betul. Kalau kita tak tapis kita akan clear lah. So kita akan tapis kita akan dapatkan lah. Yang halus lah. Partikel lah. Ni ada tanah topsoil atau topsoil. Ini yang pertama. Kalau katakanlah tak ada tanah topsoil, kita gunakan tanah loam. Ini tanah loam lah. Senang dapat ke? Ni tanah loam ni adalah tanah kebun. Tanah kebun tu ada tanah loam. So jadi benda yang sama. So apa yang ada dalam tanah loam ni, pertama dia ada dalam ni ada tanah liat, dua dia ada tanah kelodak, yang ketiga ada pasir. Pasir ni ada tiga dalam tu campur tiga kan. Memang ini dah kalau perasan pokok buah kan. Kebanyakan tanah kebun, pokok buah biasa tanah kebun, kita pakai tanah loam. Okey. Tu kadang-kadang tanah liat berpasir, dia punya kelabu. Tanah loam kan. Ini tanah topsoil. Okey, Jawan, sebelum kita pergi lanjut Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya mempunyai persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen Facebook. Okey, kami nanti sebentar lagi akan pick up untuk membacakan soalan tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan, dalam setengah jam lagi kami akan buka untuk sesi pendaftaran dan sijil secara e-certificate. Okay, jangan lepaskan peluang ini. Tak, sijil kami adalah sangat menarik. Okey, Jawan, teruskan. Sebenarnya tadi adalah tanah, ini pasir. Yang berikutnya adalah kita gunakan kokopit. Kokopit adalah sabut kelapa halus. Okey, sabut kelapa ada dua macam mana? Yang kasar dah halus. Yang kasar dan halus. Yang kasar biasanya orang buat untuk apa semain cili tu. Sungkupan sebagainya. Sungkupan atas kan. Dalam pokok dan sebagainya. Yang halus tu Yang halus ni maknanya dia mudah untuk kita campurkan di makanan. Okey. Ini adalah kokopit ataupun sabut kelapa. Kelapa halus. Yang berikutnya adalah ni yang kompos ni. Kompos. Okey. Ni kompos daripada mana ni? Ni kompos diimport khas daripada Taman Perdana Universiti. Okey, daripada UPM Homemade. Homemade-nya. Resepi UPM lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan kompos. Ni resepi daripada ni lah, daripada Taman Perdana Universiti. So jadinya yang ni boleh dapatkan di mana tu? Kalau siapa di pusat jualan. Pusat jualan Taman Universiti. Jadi biasanya kita jual dalam 5 kilo RM9 lah. 5 kilo RM9. Jadi ni baloi tu baloi. Sangat berhati kalau kita gunakan kompos. Yang berikutnya adalah ini adalah sekam. Sekam padi. Dia berabuk sikit. Sekam padi halus kan? Halus. Dia dah selepas dikisar. Okay, kita ada dua sekam apa? Yang perang? Sekam yang mentah. Mentah. Dipanggil sekam mentah dan dibakar ada yang kasar juga tapi ni lepas dibakar dia dikisar. So dia jadi halus. Okey. Yang berikutnya ni adalah tai ayam lah. Tai ayam peroi. Dia ada satu lagi yang jenis pellet. Yang pellet tu kita tak ni lah, tak galakkan kita gunakan yang peroi. Tai ayam peroi. Tai ayam peroi tuan-tuan. Alright. Yang berikut ni kita gunakan piko. Piko ni sebenarnya kita tanah gambut. Kita tanah gambut dalam ni ada ni lah. Tanah-tanah yang mana yang kita gunakan apa untuk ni lah. Pancuan nanti ya. Yang adalah piko ataupun tanah gambut.
saya lah. Jadi untuk semuanya sesuai Oh. Semua dalam free ni pakai ni kan. Yang berikutnya adalah bermilik kulit. Bunyi klik. Kulit ni memang yang baru lah, yang baru ni. Dia adalah pengganti petanah lah. Biasanya untuk semayan dengan balik. Dia untuk pegangan air dan meja ni sangat kuat, dia akan membantu dan dia boleh campur tanah boleh kan? Ya, betul. Boleh juga. Implant daripada mana ni? Yang asalnya adalah daripada gunung berapi tuan. Yang telah diproses apabila dan setelah macam popcorn asalnya di dalam bentuk yang halus. Macam popcorn dia dah di dalam beberapa kali ganda dia akan membesar seperti ni. Ini bumi plate. Agak mahal juga harganya. Tapi pun boleh dapatkan di kedai pertanian. Okey, Dan sekali ini terganti pada pasir. Terganti pada pasir. Dia ni sesuai lah untuk kita buat untuk semayan. Harga dia mahal sikit. Harga dia mahal tu. Dan kita Okey tuan. Kenapa light dan light ni asalnya daripada yang sama, iaitu batu-batu daripada gunung berapi. Okay, yang beza dia adalah color dia lah. Okay, ni daripada gunung bahan lain dan ini bahan lain. Tapi dilaikan dan dia sama juga. Asalnya dia kecil tapi dia jadi besar macam popcorn. Beberapa kali ganda dia akan besar. Okay, sangat sesuai untuk pegangan nutrien memang sangat kuat. So, itu adalah bahan-bahan untuk kita kena kuatkan sikit suara kita. Itu adalah bahan-bahan untuk untuk kita buat campuran tanah. Okey, asas ya. Ini asas. Asas tapi nampak terlalu banyak. Okey, tapi ini sangat mudah anda. Cuma bahan-bahan ni kalau perempuan berada di jelapang padi, pun boleh gunakan apa? Okey, sekam. Okey, kalau di kawasan pantai boleh gunakan kokopit. Nanti kami akan tunjukkan teknik-tekniknya. Semua yang penting adalah pertanian adalah perniagaan. Macam kita jual kan. Okey. Okey, jangan. Kita boleh teruskan ke last kali saya nak tunjukkan. Okey. Ni EM lah. Efektif microsma. Ini dia adalah penyudah dia lah untuk menggalakkan mikrob di dalam tanah sempit. Ialah mikrob. Mikrob ni sebenarnya dia tambah versi buat lah. Daripada tiga tambah versi. Dia buat daripada apa tu bahan-bahan dia? Ni dia buat daripada buah-buahan lah. Kita perang buah-buahan dia lah. Okey. Adalah bahan-bahan yang kita perang. Jadinya inilah hasil dia. Hasilnya, okey tuan. Dia boleh buat daripada sayur, ikan dan sebagainya. Dia campur lah. Ni bahan-bahan campuran lah. Bahan tambahan. Organik. Okey tuan. Tujuan ni untuk menggalakkan mikrob dalam tanah. Efektif lah. Okey. Bagi makan lah. Bagi makan. So boleh kita teruskan ya. Okey. Untuk campuran tu kita akan buat campuran tanah. Kita akan buat campuran tanah. So untuk yang sebab pertama tadi kita akan gunakan untuk pokok buahan lah. Buahan ni. Campuran adalah 3-2-1. Okey, kita buat 3-2-1 ya. Tanah, kompos dan pasir. Penyukat dia biasanya kita gunakan ni lah bekas seperti ni. Lepas ni. Ataupun kita boleh gunakan baldi lah kalau dalam jumlah besar lah. Untuk yang pagi ni kita gunakan penyukat yang kecil lah. 3-2-1 macam mana ni sebab tu? Okay, 3 bekas untuk tanah ni gunakan pakaian lah. Contohnya buat tiga. Okey, kita buat. Yang ni. Satu bahagian. Okey. Kita akan buat nisbah dengan 3-2-1. 3 adalah top soil. Okey, nampak? Kita boleh basket. Okey, nisbah 3 tuan. Ini top soil kita gunakan 3. Macam nak buat apa ramuan masakan lah. Yang banyak sebenarnya ramuan ni daripada masakan. Okey, untuk ini kita gunakan 2 kompos. Ini kompos 2. Kompos kita gunakan 2. Okey, kompos 2. Okay, kompos ni pastikan cupak atau sukatan tu adalah sukatan yang sama Okey, ni apa? Itu adalah kompos kita. Buat 2 bahagian. Okey. 2 bekas. Yang akhir sekali kita gunakan pasir. Okey, kompos ni kami gunakan kompos Bioran UPM. Okey, Taman Universiti. Okey, sekiranya ada soalan boleh ajukan di ruangan komen Okey, ni pasir. Kita gunakan pasir sungai. Okey, saya bercampur Okey, di sini saya tunjukkan satu trik lah. Okey, di mana saya belajar daripada situ saya juga, iaitu Encik Gunawan daripada Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. Okey, di mana untuk bagikan memastikan supaya kita punya campuran tu sebati. Okey, kita buat ke 3 kali ke. Okey. 3 kali. Bancuan pertama. Bancuan pertama. Okey, ni kedudukan A, letak kedudukan B.
Kita akan ulang sebanyak 3 kali. Ya, elok-eloknya lah. Betul, kalau lebih lagi baik, lagi afdal. Kata. Okey dan. Okey, satu. Buat Yang kedua pula. balik semula ke plot B. Nampak ada Perubahan ya. perubahan dia. Nampak perubahan dia dah mula bercampur untuk yang kedua tu. Okey, ni saya ulang ini kita buat 3, 2, 1 Okey, last sekali untuk yang terakhir kali. Okey, ini memang betul sebati tau. Sebelum tu kita kena ayak dululah untuk memastikan dia tidak betul. Okey. Okey, jom kita siap. Okay. Inilah campuran pertama. Yang pertama ni biasanya memang untuk pokok buah-buahan kita syorkan untuk gunakan isi dalam pasu ataupun kita gunakan polybag lah. Polybag. Ini adalah kalau musi yang kita gunakan untuk pokok buah-buahan semai Okey, masuk dalam Okay, untuk pokok-pokok buah kita gunakan 3, 2, 1. Okay, tanah, topsoil, organik dan pasir. Organik dan pasir sungai. Okey, tuan. So, tuan-tuan dia cantik. Kebebasan punya warna tu dia ada yang perang dan juga warna yang gelap. Jadi nampak. Okey, untuk lebih jelas lagi. Kami sediakan khas. Okay. Kita boleh tengok. Okey, nanti kami akan tunjuk perbezaan. Ini tak yang ni. Okay, yang ni dah sikit. Kita akan letak dengan IM. Okey. Okay. Kita sebagai contoh dia. Ini. Contoh dia kat sini. Okay. Jadinya IM ni. IM kita bantukan. Daripada sini 5 ml per liter air. Okey, ini adalah yang pekat. Yang pekat. Yang pekat belum dihancur. Okey, sini kita nak gunakan, kita ambil. Atau tutup dia ataupun 5 ml per 1 liter. Satu tutup. Jadinya kita bantu dalam bekas. Okey kan? Tahu kan? Tahu kan ni? Kalau kita nak menggalakkan mikrob tu kan, kita buat jemuran ni sekali saja. Sebab ada mikrob, bila tu ada dekat tanah dia akan menggalakkan pembentukan membantu mikrob itu kan. Galakkan lagi. So, yang ni boleh Jalan ya. Okey, ini yang pertama tadi adalah bantuan kita satu. Ini adalah untuk pokok buah. Yang kedua yang berikut ni kita akan buat untuk bantuan bagi pokok bunga lah. Campur tanah untuk pokok bunga. So, yang ni mana yang kalau kita perasan, campuran nisbah dia ni adalah nisbah. Nisbah adalah bahan. Nisbah kita gunakan tiga untuk tanah. Yang menarik di sini, bahagian kedua. Untuk dua bahagian ni kita gunakan kopi, satu bahagian dan satu lagi bahan kita gunakan sekam padi. Jadinya dua digunakan masuk dua bahagian ni. Untuk kali kita guna kopi dan sekam padi yang jelas sekali dengan pasir. Campuran 3, 2, 1 sama juga macam yang di atas. Membezakan dia ada kopi dengan sekam padi. So, boleh? Boleh. Teruskan lagi. Untuk campur tanah, untuk pokok bunga ni kita akan gunakan tanah 3 tanah. 3 tanah yang sama kan? Kan? Satu. Okey, satu. Cuba lagi sikit. 2. Okay, kalau ada yang susu yang penasih kita boleh tinggal 2 dan 3 tanah. Okey. Sini kita gunakan Seterusnya kita gunakan satu. Okey, kita gunakan kompos. Tadi kita gunakan kompos, ini kita gunakan bahan organik ni adalah daripada kokopit, itu sabut kelapa halus. Mana? Iya. Okay, semasa tuan menggantikan sabut ni kena berhati-hatilah sebab dia terlalu ringan dan angin masuk mata sabut tu kan. Ini lagi. Satu tadi. Dah. Okey. Tadi kita gunakan 3. So, yang ni satu. Okey. Ini satu sekam padi satu. Organik ni sebenarnya benda sama ni, bahan dia bahan. Ini bahan kita gunakan kopi 1, sekam padi 1. Okey. Last sekali kita gunakan pasir sungai. Pasir sungai penting mana? Penting, sangat penting. Kerana dalam pasir sungai ni dia memberikan pembuluh darah lah pada bahagian tanah tu. Kalau tak ada pasir dia padat keras.
Padat dan keras. Ini campuran kita yang kedua. Yang kedua lah. Ini resepi ramuan kedua kita nak. Ramuan kedua kita gunakan lah resepi yang beza daripada yang pertama. Berbeza dari segi bahan organik. Bahan organik ya. Kopi dan sekam, kayu bakar. Okey. Jadinya kita bantuan yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Okey, kita tengah bicara. Okey. Last sekali kita akan letak juga EM juga lah. Okey. Berikan bahagian. Okey. Tanah. Untuk risiko ni adalah rahsia. Rahsia ya, EM ni adalah rahsia. Untuk tanam durian Rahsia untuk menggalakkan mikro. Membantu kan. Membantu menggalakkan mikro. Ni dalam tanah ni ada mikro lah. Ya, betul. Kita bantu ditambah lagi. Okay, sambil kita bantu kita boleh tambahkan EM. Kalau tuan dekat-dekat kita ni, tuan akan bau. EM ni adalah campuran bau-bau-buahan. Sebab dia adalah kumpulan buah-buahan kan. Okey, dah siap untuk resipi? Dah siap resipinya ni kita akan masuk dalam balang. Balang Ya. Dulu satu ya. Balang besar. Okay, sekiranya ada soalan, ada ajukan kepada kami. Okey, itu adalah bahagian Sebentar lagi kami akan buka untuk sikit daftaran. Yang kedua, kita dah buat untuk pokok bunga. Okey. Yang kedua, dan seterusnya kita akan buat bantuan yang ketiga. Kita akan buat untuk sayur berbuah. Sayur berbuah. Okay. Sayur berbuah pula di sini. Untuk sayur buah, untuk nisbah ni kita gunakan 2, 1, 1 plus dengan IPM. Untuk yang sayuran ni, kita boleh gunakan juga tanah lom. Kita guna tanah lom. Okey. Tanah lom adalah tanah kebun. Tanah kebun. Betul Okey, tuan-tuan mempunyai kebun, tanah ni subur sebab dia dah ada 31 elemen sebenarnya dalam ni. Elemen. Alright, okey. Jadi elemen pasir, ada organik, Organik. ada tanah yang subur kan. Kita gunakan 2. Okey. Boleh. So, 2 Dua. Satu kita gunakan yang berikutnya. Okey. Yang berikutnya kita gunakan kompos tengah. Okey. Kompos kita guna kompos apa? Kompos studio. Okey, kompos tipu juga tuan-tuan. Tengah ya. Tengah Tengah yang berikutnya kita gunakan kokopit pun setengah. Okay. Kita masak-masak dulu kita ni. Ramadan dalam menjelang. Ramadan dah menjelang. Dah 28 hari lagi, kurang daripada sebulan lagi. Banyak bahan-bahan kita ni. Kami ambil dengan dan last ni kita gunakan pasir. Pasir. Tak ya. Cara menunggu waktu berbuka, kita boleh buat keluar rumah, buat tanaman. Okey. Jadinya dahulukan pertama kali biasa ya. So, bila kita buat 3 kali daulan tu, dia seperti nampaklah. Yang bahagian merah bercampur lah. 2. Yang ketiga. Okey, 3 kali. Okey, jadi bahan tambahan kita adalah Tambahan kita selective micro. Bau agak kuat lah. Bau buah. Haruman buah. Okey, 3. Selesai. Itu kita masuk dalam balang. Ini adalah untuk lumayan. Untuk pokok daun. Pokok buah sayur daun. Okey. Jadi daun yang begini kan? Dah. Daun yang kita pula berbuah pula. Kita kasih tadi sayur berbuah. Dan kita akan buat sayuran berbuah pula. Kita
akan buat sayuran berbuah pula, kita gunakan tanah. Tanah kita ambil dua. Tanah dua. Tanah ambil dua. Kita soalan soalan Ya, mula. Ganti grow kita ambil setengah. Tuan, kita ambil soalan dulu. Ya. Daripada Encik Puan Nurul M. Ya. Encik, saya nak tanya, biasanya ada kedai jual tanah jenis all in. Ada yang 5 in 1, 7 in 1, jenis tanah tu sesuai untuk tanaman apa? Kalau nak buat hidroponik, jenis tanah apa yang sesuai? Okay. Yang soalan pertama tadi sebenarnya bancuan dah lengkap. Semua dah ada dah. So, maknanya kita boleh pokok buah, pokok sayur pun boleh. Boleh ya. So, dari 6 in 1 ke 5 in 1 semua boleh. Oh, boleh. Boleh. Pokok buah boleh, pokok bunga boleh, sayur boleh. So, mana kita boleh berbagai lah. Macam ni kan saya tunjukkan bunga, buah, sayur, berdaun dan pikirnya. Tu mana kalau 5 in 1 ke 6 in 1 sesuai lah. Boleh guna lah. Boleh guna. Okay. Yang dah ready made lah. Ready made. Dia Kita ni kita khususkan kepada yang ini yang kita nak buat manual lah. manual lah. Okay. Yang kedua pula untuk irigasi. Hidroponik. Hidroponik air. Air. Tak guna tanah. Tak guna tanah. Yang irigasi tu kita tak guna tanah. Ini kita campuran menggunakan tanah. Menggunakan tanah. Yang tanpa tanah kita biasa kita pakai sekam kita dengan pakai kokopit je lah. Itu je lah untuk irigasi lah. Daripada Puan Aida Azwani Rahim. Sekam padi kalau tak pisah boleh digunakan tak untuk tanah campuran? Sekam padi tak dikisar boleh tak? Boleh. Yang mentah. Yang mentah lah, yang perak. Perak. Cuma lambat lah segi proses untuk penguraian dia lah. Kita ni kan, cepat penguraian dia. Dah tersedia, bila urai, tersedia untuk bahan dia. Bahan dia ada kalsium lah. Kalau yang mentah tu, dia lambat lah untuk proses penguraian dia. Lambat. Dia lambat lah pada pokok untuk dapat nutrien. Kadang-kadang kalau, macam saya pernah guna sekam padi, yang mentah lah. Tanam-tanam kadang padi pun tumbuh juga. Kalau bakal dia habis kan? Betul semua tadi. Betul yang buruk kita galakkan lah. Galakkan menepaskan padi bakar. Halus. Boleh. Okey. Ini kita buat sayur berbuah tadi. Kita tahu buah. Kita gunakan lagi soalan tak? Lagi kita bacakan. Boleh kita buat lagi sambung last. Okey, sambung last. Mana kita gunakan dua tak usah kita buat. Pitro yang ni. Pitro kita gunakan tai ayam. Okey, tai ayam ini. Kita guna separuh. Tinggi ayam. Okey. Ini kita separuh. Ya. Kita separuh. Kita separuh. Separuh saja. Jangan kalau daripada semua Milo. Berganti selain tinggi lain boleh kan? Boleh kita gunakan tai kambing, tai lembu. Kadang gunakan tai arnab. Tapi pastikan dah diproses lah. Dah diproses. Yang perlu. Kita ayam dah diproses lah. Yang fresh lah. Tak boleh. Pasir. Last sekali adalah pasir. Kita perlukan satu. Ini dua satu. Dua. Pasir satu. Dan satu. Ulang lagi. Kita bagi dia sebati. Ya betul. Sebati. Ulang lagi sekali. Inilah untuk sayuran berbuah. Kenapa kita pakai dua? Sebab dia ni kan, dia kadang berat. Kita punya tanah lebih lah di situ. Macam kita pakai satu ni, sayur bertaut ni kita satu. Sebab dia sayur ni, dia tidak berat. Dia keluarkan serabut banyak kan. Jadi macam berdaun ni, berbuah aja kita perlukan tanah lebih di situ lah. Jadi kita tambahkan resipi tambahan dia. Resipi tambahan. Perisa-perisa lah kan. Dalam masakan ada rahsia. Rahsia dia. Rahsia untuk campuran. Okey. Yang bahagian ni dah selesai. Last sekali kita akan buat kotak semangat. Kita nak masuk kotak semangat. Bukan. Masuk pelebek. Pasir. Kita akan pasu. Okey, last sekali
Ini adalah untuk ni lah kotak semayan. Biasanya sama ada kita nak apa, buat keratan ke, nak semai di pening ke dan berikutnya, kita gunakan ni lah nisbah 111 plus 5 ml untuk diam lah. Okay. Tanah satu, bumi pelat satu, pelat. So yang tanah kita pakai tanah ni, tanah Tanah kita masih gunakan tanah topsoil. Tanah bukit mana ni? Tanah soil ni asal daripada bukit. Di bukit. Tanah ni ada 3 kawasan. Tanah kebebasan. Dia tanah bukit ni biasanya tanah yang Okey. Koroi. Koroi ya. Yang kedua tanah rata. Merah kan? Tanah merah. Tanah Tanah merah. Tanah-tanah yang kalau di ni ada siri dia lah. Kita ada 240 siri Malaysia. Di Malaysia. Ada 11 kumpulan tanah di Malaysia. Tanah bukit, tanah rata ni tanah kebun. Satu lagi tanah sungai. Tanah sungai. So semua ada peranan dia. Fungsi dia berlainan. Fungsi dia kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kami telah buka untuk link pendaftaran, link 1. Di mana tuan-tuan boleh bersihkan maklumat dan mendapatkan sijil. Okay. Memastikan tuan-tuan kena pastikan email adalah betul untuk mengelakkan daripada ni lah tidak dapat sijil secara online. Okey, kita letak tanah satu. Ini bumi pelat Okey, bumi pelat satu. Dan pelai satu. Okey. Terusnya? Pelai ni berganti pada pasir lah. Okey dan. Pelai ni adalah berganti pada pasir. Dia memang sangat ringan. Kita gaulkan sebati. Okey, sama-sama 3 kali je lah. Kita masukkan dia sebati. Tanah ni kita tak boleh guna blender tuan-tuan. Susah dia. Marah nak jual rumah kan. Kena ni lah. Gunakan satu manual. 3 kali kan. Kita letak juga EM. EM ni membantu lah. Kenapa saya penting supaya EM? Kerana bila tanah tu sebenarnya dia boleh memegang pada EM ni. Itu tujuan tanah tu kita gunakan. Kemudian kita pegang. Dia membantulah EM tu. Dimakan supaya dia dapat mengurai. Sebenarnya kalau kita perasan, di sini kita ada okey, kita buat 3 kali bantuan. Okay, dan kita dah letak EM. Okey, ini mana dah selesai untuk ni. Kita dah boleh buat dah selesai. Kita boleh lah. Tengok ya. Okey. Ini untuk bantuan untuk semayan lah, semayan. Untuk semayan apa? Semayan bersih-bersih, keratan. Ada juga yang digunakan berpelat dengan pelat saja. Okey. Kita Tanah tak ada lah. Tanah tak ada. Tapi kita tanah sebab kita nak mikro tu ada pada tanah lah. Okey. Relatif lah tanah lah. Okay, kalau untuk planter pot, kalau kita tanam sayuran, biasanya kita boleh gunakan kompos. Okey. Kompos lah. Ini untuk yang besar lah. Yang besar lah. Ini untuk semayan lah. Untuk yang ni kita boleh gunakan kompos lah. Kompos ni sebenarnya kalau kita perasan, dia sebenarnya kalau tanam di dalam bekas planter box ni, dia biasa sayur lah kan. Kita tanam sayuran planter box, semayan barisan lah. Barisan kan. Kita gunakan kompos, kadang kita gunakan sedikit ni lah. Bahagian kepit dan tanah lah ni. Tanah. Ini 3 unsur ni atau 3 bahagian kita gabungkan macam seperti mana tu kan. Jadinya memang kompos ni sesuai lah untuk sayur daun lah. Dalam tebok kan. Yang bilangan banyak lah kan. Sekejap kan kita masuk dengan 2 soalan mungkin. Daripada Alianur, saya bertanya, nak tanya tanah yang dijual di kedai itu tanah apa ya? Tanah apa? Tanah yang dijual di kedai banyak. Berbagai jenis tanah. Kalau kita tengok setiap kedai berbeza-beza. Beza ada juga digunakan tanah merah. Tanah merah ni tanah biasa tanah bukit lah. Campurkan dengan sekam padi. Dia maksudnya sebelum dia ke kedai dia ketahuilah tanah apa. Tanah apa? Kan? Dia tanah apa? Kuah ke nak tanah bunga kan? Sebab dia berlainan nisbah dia tu. Kalau pokok bunga biasa dia membuat untuk pokok bunga biasa dia buat. Dia ambil tanah letak dengan sekam padi saja. Sekam padi saja. Dia panggil tanah hitam kan? Tanah hitam tu.
Dia ambil tanah tadi, tanah topsoil campur dengan sekam padi. Satu-satu sebelah dia. So, kalau dah boleh guna untuk ni. So jadinya kat situ memang untuk ni lah. Kalau macam contohnya campurannya betul adalah 31. Itu yang paling perfect, paling sempurna lah. Okay, kita pergi seterusnya daripada Yo Fahmi. Ini nama famous di sini. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbaik, mungkin tuan boleh advise saya yang baru nak berjinak menanam sayuran atau bunga menggunakan tanah dari kedai DIY. Macam DIY. Sebab saya dapati tanah itu cepat kering dan semuanya kelihatan tidak sihat. Terima kasih atas soalan. Dia beli tanah DIY. Berbalik cerita dia lah ni. Campuran kita tahu macam mana sebab dia macam ni. Dia DIY ni dia banyak pakai sekam padi. Sekam padi itu hitam. Lepas tu dia ringan lah. Satu lagi dia campurkan dengan tanah hitam, tanah gambut kan. Jadi dia memang kat situ dia banyak organik sangat. So apa yang perlu dibuat, dicampurkan dengan tanah mineral ataupun tanah topsoil. Balik rumah kita campur tanah. Campur dengan tanah. Jadi itu sebenarnya itu adalah bahagian organik. So jadi organik, katakan contohnya tadi kan 31 yang kita ambil 3 bahagian tanah dicampur dengan tanah DIY tadi. Balik rumah dia kena ramuan semula. Dia kena ramuan semula. So dia kena ambil tanah 3 bahagian yang untuk yang DIY tanah tu campur dengan pasir saja. 3-2-1 sepah dia. So buat packing semula lah ataupun buat bantu yang semula lah. 3-2-1. Mungkin kan maksudnya rumusan daripada ni balik rumah kita tambah lagi lah. Kita tambah baikkan. Trial error lah. Kali pertama dia tak menjadi. Kali kedua dia beli dan dia buat soalan lain. Okey, soalan lagi kan. Banyak ni. Banyak soalan ni. Daripada Zainuddin Jasman. Bolehkah hanya menggunakan EM untuk menetapkan pH tanah? EM tanah. EM ni ada mikrob. Mikrob ni dia menggalakkan tanah tu subur. Tapi untuk pH tak boleh. pH dia perlu gunakan GML. Kapur lah. GML lah. Kapur ataupun dolomite lah. Dolomite. Itulah. Di sini kapur dengan dolomite ni dia ada bahagian-bahagian ni lah. Itu kita galakkan kapur. GML. Yang dolomite ni sesuai juga tapi dia peringkat awal tak sesuai lah. Sebenarnya kita bergalakkan pada kapur GML. EM tu adalah untuk membantu mikrob bekerja dan memegang semua lah. Dia tak boleh nak. Dia kena gunakan kapur. Lemak tu bahagian yang kedua lah nanti. Okey, satu lagi dari Awang Razak. Kalau guna kompos sawit, bolehkah untuk cili bara? Kompos sawit. Okay. Kompos sawit ni dia sebenarnya kalau kita perasan asal dia daripada tandan sawit yang diproses dan diletakkan dengan minyak sawit hitam tu. So tu jadi hitam tu bahagian tandan tu. Jadinya dia memang ada mineral, sekali ada mineral, ada nutrien dan sebagainya. Cuma saya galakkan campur dengan tanah lah. Campur dengan tanah juga lah. Kalau katakan nak gunakan untuk tanam cili tadi kan, cili ni sebenarnya macam ni. Cili ni lebih baik lah. Dia gunakan tanpa tanam. Sebab dalam tanah ni ada bakteria. So makna penjagaan lebih rumit lagi lah. So, kalau nak gunakan juga okey. Nak gunakan boleh juga gunakan tandan sebenarnya kompos lah. Kompos sawit tu yang dicampurkan dengan dicampurkan sama ada dengan tanah ataupun kalau tak tanah campur dengan kokopit campur lah. Jadinya tanah tu sebab kalau dia nak dikasihkan dia gunakan tanah hitam kompos hitam tu campur dengan kokopit. Satu bahagian. Sebab tuan cili ni sangat sensitif. Dia manja betul. Saya sangat setuju tu. So penggunaan bahan kena betul lah. So tadi gunakan kompos dan juga kokopit. Itu yang terbaik lah. Satu. Okey, jangan. Okey, untuk kita ada di sebelah 321 ni. Kita perlu ke untuk baja? Okey. Macam ni. Bila kita dah tambah mikrob EM tu. Jadinya kita tak galakkan lah peringkat awal untuk nampak sebenarnya macam ni MPK kan. Kita ada semua MPK sebenarnya. MPK 15, 16. MPK green lah ataupun baja daun nama dia. Daun. 15. So jadinya kita buat ni adalah asas campuran tanah. So jadinya ini adalah batu 19. MPK green tapi warna green. Jangan silap betul dia adalah nisbah. So jadinya memang dulu kita letak dengan MPK. Campur semasa tu dia lah. Tapi kadang-kadang dia ada reaksi sebenarnya. Dia kimia. Yang kita sebenarnya banyak kan organik. Masalah. So jadi kita tak galakkan ke awal tapi tak boleh kita salah. So bila kita tanam baru kita letak.
Itu digalakkan. So, kalau letak, kita tak syorkan lah letak. Sebab kita guna lagi kan. Nanti kita tak pakai ni. Ni bila tanam nanti kita letak lah. Lepas tumbuh lah. Kita letak. Itu lebih baik. Lebih. Sebab kita ni asas campuran kan. Kita nak tanam, itulah. Okey, selain daripada NPK, Jadi kat sini kita ada CRP. CRP ni sebenarnya rock phosphate. Christmas Island. Christmas Island. Sekarang ni tak ada lagi CRP. EGP. pula sekarang. Rock phosphate. EGP. Fungsi dia sama untuk Pengakaran. akar. Pengakaran. Dia halus, lembut dan juga dia berdebu. Yang ni memang untuk pengakaran. Pengakaran. Daripada batuan ni, batuan. Phosphate. So sebenarnya kalau kita nak letak pun sebenarnya saya tak galakkan lagi lah untuk peringkat awal ni. Sebab dia ada reaksi jugalah kepada ni kan. Jadi yang nak gunakan masa nak tanam tu nanti. Masa kita nak tanam polybag tu ataupun dalam ni, letaklah. Okey. Biasanya kadang-kadang tanah campuran kita buat tanam di kebun. Jadinya kita buang kat tanah tu, kita guna tanah campuran ni, kita letak dengan CRP ataupun dengan EGP. Cuba kita tanam lah gunakan tanah tu. Aku ada CRP kan. Sebenarnya tu juga kita ada kat sini kita tanam asal. Ada dolomite ni, dolomite ni dia sama juga macam JML. Dia ada magnesium dengan kalsium. Magnesium dengan kalsium. Seperti batuan. Dia kurang halus juga tapi beza color dia mana? Beza color. Ni CRP tuan-tuan. Ni dolomite. Serbuk dua-dua. Serbuk dua. Okey. Fungsi dia ni sebenarnya dia untuk naikkan pH tanah. Yang ni fungsi bukan CRP. CRP untuk akar. Yang kapur ni. Dia tak ada. Tak ada kapur. Yang tu untuk akar. Yang ni sebenarnya kalau kita pasang dolomite ni untuk pengakaran jugalah. Dia benda yang sama. So, jadi kadang yang ni pun untuk apa? Kadang-kadang dolomite ni dia bantu untuk ni lah untuk mewujudkan ion positif. Positif. Kita letak tu juga. pH juga lah. Dia boleh membantu sikit lah. Kadang-kadang kita banyak negatif. Negatif kan? Negatif maksudnya NPK kan negatif. Ion negatif kita letak tu tak ada positif. So dolomite adalah positif, memegang macam zeolite. Zeolite adalah memegang kepada ion negatif. So dalam tanah kadang keras sebab apa? Ion negatif banyak. So, jadi kita nak positif kita pakai dolomite. Neutralkan balik lah. Neutralkan. Kadang kita pakai dolomite, kadang kita pakai zeolite kan untuk bagi tanah tu lebih subur. Maksud dia bukan baca tau. Dia menggalakkan pemegangan nutrien tu. Ya. Yang zeolite tu kan. Okey. Tuan, masuk satu soalan. Soalan daripada Hasniah Hamid. Okay. Kalau kita beli tanah campuran 321 untuk pokok bunga, perlu ke kita modify tanah medium atau just letak tambah baja? Dia beli tanah 321 kedai, tanah pokok. Lepas dia nak modify, boleh ke? Macam ni, untuk tanah 321 ni dah lengkap. Dah lengkap. Semua dah ada lah. Dah ada lah. Tanah guna pasir, untuk pada asas dah ada. Cuma yang tak ada adalah baja kimia. Kimia tu maksudnya kita perlukan baja untuk daun. Untuk daun. Jadinya tak tanam tu nanti. Jadinya tanam 60 beg tu dalam pasu kan, biasanya pasu lah. Masa nak tanam tu nanti, tanam taburkan dengan NPK dalam satu sudu lah dalam 20 gram. Satu sudu 10 atau 20 gram kecil. Jadi taburkan, ditutupkan tanah. Itu lebih baik. Supaya dia tak lari lah. Bagi daun ni dia cepat. Bila kita bagi cepat, sangat cepat. Action ni cepat. Cepat. Jadi seminggu 2 minggu dah dapat, 2 minggu dah nampak. 3 minggu dah keluar pucuk dah. Maksudnya dia dah ni lah, maknanya NPK ni segera. Kalau macam ayam ni lambat. Tinta ayam lambat. Organik kan? Organik ya. So macam tu lah. Okey, satu lagi kepada Cik Muhammad Hairi. Bila dah dicampur tanah tu, kena biarkan beberapa hari atau boleh terus diguna pakai je? Okey. Macam ni kita campur ni, boleh terus pakai ke? Dia sebenarnya kalau kita memang simpan dulu lah untuk menggalakkan mikro. Tapi tak masalah pun kita nak pakai. Tak masalah. Boleh lah. Boleh tak masalah. Sebab dia tak ada bahan yang perlu kita keluarkan. Seperti macam kopi ni, bila kita campurkan, kita bukan 100% kan, kalau kita guna peti asli, kita kena pilah dulu air. Sebab dalam ni, dia garam tinggi. Kita pilah air dulu. Kan, kita macam ni tak ada. Sebab dia dalam keadaan sedikit. Jadinya, maknanya kita boleh guna terus. Untuk ni lah tanam. Ini tak masalah. Okey. Daripada Jackson Gaya, habuk kayu halus boleh ganti kopi tak? Habuk kayu halus. Kayu halus. Boleh kan? Sebab habuk ni dia
Carbon. Dia habuk. Habuk. Dia dah proses Habuk ni dia kurang sesuai lah. Kurang sesuai. Kita tak galakkan lah. tak galakkan. Sebab dia boleh bagi kesan rosak nanti. Sebab anak ni suka. Okey, Ada habuk ni. rumah dia lah. Jadi rumah Ini anak-anak akan datang. Kita tak galakkan apa. undangnya lah. Mengundang. Undang dia. Itu kebanyakan ti ayam yang letak dengan habuk tu jadinya sebenarnya kurang sesuai lah, kurang bagus lah. Habuk ni papan ni dia memang dia organik. Tapi kita galakkan lah sebab dia ada kesan sampingan yang lain. Kadang dia ada cat tu kan, pasal ada kimia di situ. Kita tak galakkan lah. So gunakan seperti mana yang kita showkan sini lah. Kecuali dia bakar. Dia bakar tu. Kita sekarang kita dah buka link pendaftaran untuk kali yang ketiga. Okey. Kita ada satu link lagi, yang keempat. Okey, selepas penuh untuk link ketiga, kita akan masuk ke keempat. Okay. Boleh buat berdaftar di situ tuan-tuan. Okey, Nyaman. Seterusnya? Okey. Sebenarnya kalau kita perasan di sini, kalau contohnya kita tengok macam contohnya ini semua dari sini. So jadinya ini semua ada sampel di sini lah. Kita akan tunjukkan tu. Tunjukkan. So ini adalah hasilnya lah. Kalau kita tengok hasil-hasil yang mana kita gunakan tanah campuran. Berbeza. Berbeza dia punya nisbah dia. Nampak dia punya curan tu. Mesti dia punya hasil kopi kan. Dia akan jadi padat. Make sure ada air lah. Air tu. Penggunaan di sini kan. Gunakan air. Ni hasil lah daripada media. Bulan ni bunga. Bulan ni belum keluar lagi. Bulan bunga lagi. Budidaya dan bentuk. Ini semua daripada campuran tanah campuran. Okey, maksudnya okey. Nisbah dia pokok adalah bergantung kepada nisbah tanah tuan. Mengikut keselasian pokok itu sendiri. Okey, itu satu. Ya betul. Okey, ini untuk contohnya adalah bina. Bina dia sangat memerlukan air yang banyak. Okay, maksudnya media tu kita lebihkan pada kopi. Betul. Pasir pada tapi kopi ni sebab dia berdekat pada tanah. Dia bukan air. Tapi dia formula kita kena ingat lah. TOP top. Itu punya formula yang asas. TOP top. Top tanah organik pasir. Nisbah tu bergantung kepada apa yang kita nak. Tanaman apa? Jenis tanaman. Jenis tanaman kan. Jadinya itu yang boleh kita ni lah fokuskan. Kan kita nak tanam apa? Kat situ kita tengok nisbah apa yang boleh kita gunakan. Yang ni yang kita showkan lah. Sebenarnya dekat pasaran banyak yang bagai-bagai jenis tanah yang campuran ni. Boleh cubalah. Boleh cubalah. Penggunaan tanah-tanah tertentu lah. Semua ni adalah secara basic asas. Asas. Kuah, sayuran kuah, salam budaya lain. Hidup tak kita tanam hidup. Cuma nisbah tu mempengaruhi kesedaran tuan-tuan dan puan sini. Okey, zoom dekat sikit untuk nisbah. Dah boleh ambil catatan. Ini yang paling. So, nisbah ni sebenarnya bergantung pada kesesuaian lah. Kadang ada yang nak ubah. Kata, boleh tak saya tak nak pakai yang lain? Boleh kan salah. Jadi tapi kita syorkan ni lah. Yang kuah, kita gunakan tanah, kompos pasir dengan IM. Tapi kalau IM ni tak ada, tak apa. Tak kisah. Yang penting kita tanah, kita pasir. Itu penting. Itu adalah media asas, media tanaman. Nak lebih subur, guna IM. Nak lebih subur, dia guna IM. Kadang-kadang, kalau kita tengok, baja ni, tanpa IM, kurang subur. Kesuburan dengan IM. IM ni tak baik dalam tanah. Tanah bekas apa? Kurang lah, tak ada kurang. Kalau kita perasan, mikro kurang penting dalam tanah. Dia yang membuatkan nutrien tu diserap oleh pokok. Okey kan, satu lagi soalan. Daripada Edi Syahriza. Penggunaan tahi kambing atau tahi ayam, yang mana lagi berkesan ni tuan? Tahi kambing dengan beza tahi ayam. Tahi kambing. Nak gunakan untuk menggantikan bahan organik tu lah. Mana lagi berkesan? Untuk pengalaman lah. Ayam, kambing. Kambing lebih bagus daripada ayam. Kambing lagi bagus. Nitrogen lebih tinggi kan? Lagi tinggi lah. Itu yang banyak orang gunakan. Dia proses juga? Kena proses. Sebab dia makan makan bubur kan? Itu kena proses. Kena proses je lah. Dalam tu yang beta-beta yang tidak baik. Biasanya proses tu biasanya bakar.
Bakar dulu lah. Bakaran lah. Bakar tu maksudnya kita ambil kayu-kayu kita bakar saja. Bakar tu mana kita tahu dengan sambal dengan bahan yang bakaran tu mampu lah kita proses tambah dengan DML sikit kan. Itu mana yang kita dia bagi si ayam dengan bagi kambing lebih baik. Kambing lagi baik. Harga dia macam mana? Lagi lebih tinggi sikit Lagi tinggi lah. Tapi hasil dia lagi. Tapi yang mudah bagi si ayam. Betul. Si ayam mudah mana dapat? Tapi ayam tu diproses juga lah. Proses. Proses juga. Proses. Okey, Nyaman? Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada persoalan, tuan-tuan boleh tuliskan di Facebook kami akan menjawab. Dan terima kasih kerana menonton dan transfer. Apa ni, Nyaman? Kecoh. Ni. Dan sedikit saya akan berkongsikan slot-slot yang akan datang bersama dengan Justisi UPM. Kita akan ada 18 Mac, kita akan ada International Extension Talk, Agriculture dan Food. Okey, yang kedua pada 24 Mac, kita ada siaran langsung Dapur Putra. Dengan pakar kita Prof Syahrim dengan masakan asam pedas Melaka, kan. Tu rahsia juga tu. Mungkin campuran dia lebih banyak daripada kita hari ni, tak tahu. Wallah. Okey. Kita tunggu kan. Kita tunggu kan. Okey, tuan-tuan dan puan, kami sampai di sini saja. Okey, yang buruk itu datang kepada kami dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa lagi dan sekiranya tuan-tuan berminat untuk berkongsi ilmu, boleh kami sisihkan dan sekiranya datang kepada kami Pusat Transfer Informasi Universiti ataupun UCTC UPM, sila kami amat mengalungkan. Ya, kita sampai di sini lagi. Okey, kami mohon maaf jika ada salah silap daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.